Hampa boleh tengok sebab krisis Kuang Ajak geng-geng Perikatan Nasional ni dan krisis kepercayaan terhadap presiden dia, dan apabila Sultan Selangor murka, tak ada seorang pun manusia di dalam Perikatan Nasional ni membela Raja-Raja Melayu kita. Apa? Itu yang paling-paling Kuang Ajak, dan alasan adun Parti Bersatu Selat Kelang ikrar memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari. Di satu berita baru. Adun Bersatu Selangor menyatakan sokongan kepada MB Selangor. Tahniah Amir. Jadi kalau nak buat sokongan, buatlah sokongan sekarang. Disebabkan oleh itu, semalam Bukit Kantang kata ada 5 lagi yang resah, termasuk Hamzah Zainuddin. Hamba tengok dekat sini kenyataan dia yang aku rasa biadab dan Kuang Ajak. Dia kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ni kita dapat berita gembira. Aku akan post video ni esok, tapi alhamdulillah gabungan kerajaan perpaduan, gabungan di dalam kerajaan-kerajaan negeri makin kukuh, makin mendapat kepercayaan daripada ahli-ahli parlimen dan juga adun daripada pembangkang. Dan perpecahan berlaku pertikaian di dalam Perikatan Nasional tu mengakibatkan berlakunya krisis kepercayaan terhadap Parti Bersatu, terhadap Parti PAS, terhadap gabungan Perikatan Nasional. Sebab berlaku huru-hara pertikaian, dan juga dulu bukan lagi Muhyiddin kata dia nak undur diri, tiba-tiba Muhyiddin U-turn disebabkan mendengar arahan isteri. Tiba-tiba U-turn masih nak jadi presiden. Lepas tu tiba-tiba pula beberapa orang selepas dia U-turn tu bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Itu kalau mengikut yang parlimen. Tetapi hari ni mengikut adun pula. Setelah berlakunya betapa kurang hajaknya Perikatan Nasional Parti PAS selepas kenyataan Hadi Awang macam mengeluarkan kenyataan yang biadab terhadap Sultan Selangor. Dia menyanggah segala usaha Sultan Selangor untuk nak memartabatkan mahkamah syariah, nak memartabatkan agama Islam di dalam negara kita. Sebab tidak menguntungkan Hadi Awang mengeluarkan, menyanggah dan juga memberi amaran kepada hakim-hakim, kepada sultan-sultan biadab Kuang Ajak. Dan apabila Sultan Selangor murka atas kenyataan Hadi, ni para walaun lebay-lebay apa semua ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengakibatkan ahli-ahli parlimen di dalam golongan mereka ni pun menjadi pertikaian. Dia mempertikaikan. Kenapalah ahli-ahli parlimen ni tak hormat Raja-Raja Melayu. Lepas tu adun-adun Selangor yang duduk di bawah Sultan Selangor. Masih macam Azmin Ali yang wajak gila-gila. Lebih membela Hadi Awang daripada membela Raja-Raja Melayu, daripada Sultan Selangor. Yang Sultan Selangor yang melantik Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor. Antara mana ucapan Azmin Ali? Tak apa, nanti aku akan bawa video, aku akan berkongsi video Azmin. Tapi bukan dekat dalam video ni. Tapi hampa boleh tengok sebab krisis Kuang Ajak geng-geng Perikatan Nasional ni dan krisis kepercayaan terhadap presiden dia, dan apabila Sultan Selangor murka, tak ada seorang pun manusia di dalam Perikatan Nasional ni membela Raja-Raja Melayu kita. Apa? Itu yang paling-paling Kuang Ajak, dan alasan adun Parti Bersatu Selat Kelang ikrar memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari. Sebab berlaku pelbagai. Dia perlu jadi setan-setan bisu. Sebab di dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ini kita kena jaga. Adab dan Raja-Raja Melayu. Tapi apabila berlakunya krisis macam ni, kita boleh tengoklah perangai hipokrit. Sebab Selangor, pilihan raya di negeri Selangor tidak menguntungkan PAS, tidak menguntungkan Hadi Awang. Mereka tak dapat jadi kerajaan negeri. Orang lain, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang dapat jadi kerajaan negeri. Sebab itulah mudah sangat dia menyanggah Sultan Selangor. Jadi tak apa, jom kita, aku nak bawa dengan apa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni soal ni.
Adun Selat Kelang memberi sokongan, ikrar memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Jom sama-sama kita dengar. Di satu berita baru. Adun Bersatu Selangor menyatakan sokongan kepada MB Selangor. Tahniah Amir. Adun Bersatu Selat Kelang ikrar sokong MB Selangor. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asy'ari hari ini menyatakan sokongan kepada kepimpinan besar Menteri Besar Amiruddin Syari. Menerusi satu kenyataan, katanya keputusan itu dibuat dengan rela hati dan tanpa paksaan. Ini setelah saya meneliti ucapan Duli Yang Maulwi Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri Selangor yang berada di landasan tepat demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Yelah, yang kau pergi lawan dulu, kenapa? Langkah ini juga adalah akibat dari beberapa siri tindakan Perikatan Nasional, terutama Perikatan Nasional Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan yang dilontarkan kepada Raja-Raja Melayu. Ini adalah berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam, katanya. Right. Kenapa tiba-tiba Adun Selangor ni pergi menyatakan sokongan kepada Amir? Sebab mungkin dia dengar live saya kot. Mungkinlah kan. Saya kata Adun ahli parlimen bersatu kalau nak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri besar hendaklah dilakukan sekarang sebelum pindaan perlembagaan. Sebab daripada segi undang-undang, pindaan perlembagaan tersebut berkemungkinan besar kalaupun boleh diluluskan, dia tidak bersifat boleh dibawa ke belakang. Erti kata mereka yang telah menyatakan sokongan tidak boleh dikatakan telah lompat parti. Jadi kalau nak buat sokongan, buatlah sokongan sekarang. Disebabkan oleh itu semalam Bukit Kantang kata ada 5 lagi yang resah, termasuk Hamzah Zainuddin. Di Selangor juga dikatakan ada 4 lagi yang bakal menyokong MB Selangor. Tetapi ini telah dinafikan oleh Dr. Afif Bahardin. Pip, khabar Pip? Oh, lama tak jumpa Pip. Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dr. Afif menafikan kabar angin. 4 lagi ahli Adun Selangor akan memberi sokongan kepada Menteri Besar Amiruddin Syari susulan sokongan Adun Selat Kelang terhadap kerajaan negeri. Menurut Sinar Harian, Adun Taman Medan itu berkata ia merupakan dakwaan pihak tertentu yang tidak berasas. Sendiri buat persepsi, kata Afif. Benda yang sama kan, Bersatu kata dulu bila saya kata ada 5 orang akan melompat. Saya kata dalam Bersatu akan ada 5 orang yang melompat. Ini sebelum 5 ni menyatakan sokongan. Saya kata akan ada 5 ahli Bersatu, ahli PN, saya tak kata Bersatu, ahli PN yang akan melompat parlimen. Tengok bukan 5 tuan-tuan, saya silap 6. Bukan 5, 6. Tak jauh lah. Yang ini 4 dia kata akan melompat. Seorang dah menyatakan sokongan. So tinggal 4 lagi. So ada 5. So dia kata tak mustahil berlaku. Now, kenapa perkara ini berlaku, tuan-tuan? Why is this happening? Kenapa tiba-tiba sokongan ini berlaku? Di samping saya sebut tadi tentang perlembagaan yang akan diubah, kepimpinan Azmin makin lemah, kata Ketua Pemuda Abdul Selangor. Ketua Pemuda Abdul Selangor Daniel Rashid Harun Aminah Rashid berkata, kepimpinan Ketua Pembangkang Selangor semakin lemah selepas seorang adun pembangkang menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri hari ini. Daniel berkata, Adun Selat Kelang Abdul Rashid menjadi adun pertama bersatu mengisytiharkan sokongan. Prestasi pembangkang semakin lesu jika dilihat pada sidang DUN Negeri Selangor yang sedang berlangsung. Dengan sokongan dinyatakan Adun Selat Kelang itu memperlihatkan betapa keyakinan pembangkang terhadap kepimpinan Ketua Pembangkang Azmin mula hilang. Ketua Pembangkang kerap menimbulkan spekulasi dan tomahan dalam Dewan, sedangkan beberapa ahli Dewan Pembangkang juga ingin turut serta memberi pandangan serta hujah konstruktif untuk membangun negeri. Dalam masa yang sama juga, Kerajaan Negeri Selangor atau Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah ditomah, telah dikatakan tidak Islamik, diperingatkan tentang akhirat oleh Tuan Guru Haji Hadi yang bersama di dalam Perikatan Nasional. Tetapi pimpinan Perikatan Nasional seorang pun tidak menegur dan dikatakan, saya tak tahu cerita ni betul atau tidak, sampai tuanku murka kepada geng-geng Azmin kerana mereka tidak langsung jadi syaitan bisu dalam memperjuangkan isu kedaulatan Sultan Selangor ini, tuan-tuan. Langsung tak bersuara, langsung tak komen, langsung tak menegur PAS. Kenapa? Sedangkan itu Sultan kamu sendiri, kan? Orang Selangor sendiri. Yelah, Azmin ni orang Selangor ke? Itu satu persoalan kan? Azmin ni orang Selangor ke?
Ini menarik kat situ Jadi tuan-tuan, bersatu di Selangor, PAS di Selangor, ialah dia menang banyak kerusi hari itu. Tetapi mereka tahu sebab sekarang ini yang leading ataupun yang ke depan sekarang ini bersatu bukan PAS. Di Selangor PAS nak jadi champion, tapi mereka tahu mereka tak boleh. Sukar PAS nak jadi champion kat Selangor ni. Kenapa sukar PAS nak jadi champion dekat Selangor? Satu isu utamanya adalah kepimpinan. PAS tidak ada leader yang betul-betul boleh ke depan macam Azmin Ali. So akhirnya video kabur tu je lah. Geng-geng video kabur lah yang mereka nak ke depan kan tuan-tuan kan. Itu je lah. Lain daripada tu, mereka tak berani sebenarnya. Tetapi dalam masa sama, Azmin sendiri tak berani tegur. Sebab apa? Mereka masih perlukan kerusi-kerusi PAS untuk kekal kuat di negeri Selangor. Tanpa sokongan daripada PAS, bersatu is nothing. Bersatu is nothing. Tapi mengimbau kembali cerita Azmin ni tuan-tuan. Betapa yalah Azmin ni dulu adalah satu makhluk yang paling saya benci secara politik. Saya tak benci dia personal Personally dia orang yang baik. Tapi secara politik saya memang benci pada dia. Kelicikan dia, perancangan dia, bermuka-mukanya dia, yang tu saya tak bergemar. Kan? Nasib baiklah MB Selangor sedar awal tuan-tuan. Tak ikut Azmin kalau tidak mampus. So all in all, it's nice. Kadang-kadang dendam yang sebenar ialah apabila kamu berjaya membuktikan kebenaran dalam masa dan tempoh tertentu. Di situ kita melihat betapa apa orang kata berjayanya dendam kita. Dendam ini tak perlu kita nak jatuhkan orang dengan cara fizikal ataupun dengan cara fitnah dan sebagainya, tak perlu. Tuhan akan bagi balasan sendiri. And look what happened right now. Adun Selat Kelang Adun Selangor telah bersatu, telah menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor. Azmin tak puas hati. Azmin kan Ketua Pembangkang Selangor, tak puas hati dia. Azmin pun menyebut, PN Selangor kutuk tindakan Adun Selat Kelang sokong MB. Bukan Kelang Selat, Selat Kelang. Perikatan Nasional Selangor mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Asy'ari yang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datuk Amiruddin. Pengerusi PN Azmin Ali menyifatkan tindakan Rashid itu sebagai pengkhianatan, tuan-tuan. Sebagai pengkhianatan. Khianati berjanji padaku. Ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional mengutuk sekeras-kerasnya tindakan diambil Adun Selat Kelang itu. Ini satu tindakan yang khianat dan tidak bertanggungjawab kepada mandat rakyat, katanya. Tapi tuan-tuan ingat tak cerita ni? Tahun 2020. Kan saja saya buat cerita ni balik. Saya tahu tuan-tuan tahu. 11 ahli PKR keluar parti. Seramai 11 ahli PKR. Ini tahun 2020 Februari 24. Kan? Mengisytiharkan keluar parti bagi membentuk blok bebas di Dewan Rakyat. Perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan media. Mereka yang keluar ialah Azmin Ali, Zuraidah Kamaruddin, Saifuddin Abdullah, Barubian dan sebagainya. Mereka yang keluar adalah Azmin Ali. Ni bila tuan-tuan? Baru berlaku kira-kira 4 tahun yang lalu. Kan? Sekarang ini bila berlaku kepada mereka pengkhianatan, ini adalah perbuatan terkutuk. Sekarang ini yang kena kutukkan adalah kamu, wahai Azmin Blur. Azmin kabur. Kamu sebenarnya terkena kutukan tersebut. Ini tempeleng maut buat Azmin. Keputusan Adun Selat Kelang menyokong Menteri Besar adalah tempelengan maut buat pengurusi Muhammad Azmin Ali. Ahli Majlis Tinggi UMNO Puan Zakashi berkata Rashid melakukan kamikaze dengan membuktikan dia tidak takut pada pindaan perlembagaan parti itu. Jika benar, ada 5 lagi yang bakal melompat mengikuti jejak Rashid bermakna Azmin Ali tidak solid di Selangor. Dia bukan poster boy bersatu di Selangor. Dan ura-ura sekarang ini sudah menyatakan
bahawa PAS berminat untuk mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang di Selangor, mengambil alih daripada Azmin Ali. Akhirnya tuan-tuan, pengkhianat akan dikhianati. Let's take a deep breath and kita ambil masa untuk kita melihat dan memerhatikan apa yang berlaku itu. Dan kita lihat sendiri sekarang ini bagaimana Azmin itu dikhianati. Yalah, sekarang saya kata, saya dan tuan-tuan lah, bukan saya saja, tuan-tuan sendiri pun, kita melalui zaman pengkhianatan tu kan. Kita melalui zaman Sheraton. Ingat lagi saya dekat Eastin Hotel, berhari-hari bermalam berkampung di situ, menunggu tukar tak tukar kerajaan. Kan Hadi Awang sampai kata siapa yang orang kata melanggar cuba untuk buat SD itu sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah daripada sisi agama Islam sebagainya. Sekarang ini dia pula yang tukar kerajaan. Entah dia lah. But point is, saya berpegang kepada ayat Quran bahawa pengkhianat ni dia akan dapat balasan bukan setakat di akhirat, tuan-tuan. Di dunia pun dia akan dapat balasan kerana dia khianat pada agama dia. Sebab itu antara sifat orang munafik. Saya bukan kata orang PAS ni munafik ataupun Azmin Ali ni munafik. Cuma saya terangkan sifat orang munafik. Salah satunya, dia diberi amanah, lepas itu dia khianat. Itulah tuan-tuan. Okey geng, alhamdulillah. Asbab punca utama dia disebabkan kurang hajat tomahan kepada raja-raja Melayu. Kan? Sebab itulah alasan Selat Kelang ni bagi sokongan kepada Amiruddin Syahari. Andai katalah dia duduk di bawah parlimen, of course lah dia akan bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tapi dia di bawah Adun, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, sebab itulah dia bagi sokongan kepada Amiruddin Syahari. Tengok ahli parlimen Bukit Gantang kata apa? Ada 4 ke 5 orang lagi yang akan bagi sokongan. Dekat Selangor saja, dekat Adun, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor saja yang akan bagi sokongan lagi. Kan? Terus Afif pun menggelabah. Afif menggelabah, duduk keluarkan kenyataan dengan cepat-cepatnya. Itulah orang kata. Sebab hang nak pecahkan orang lain, hang nak pecahkan gabungan orang, hang khianat orang, hang nak huru-harakan orang, keluarga orang ataupun adik-beradik orang, kena balik kat hang. Dulu tara mana waktu hang ambil ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan, daripada Parti Keadilan Rakyat, melompat masuk ke dalam Parti Bersatu. Hang kata ini adalah demokrasi, ini demokrasi. Faham? Kena balik kat hang baru hantar. Tapi yang kena balik kat hang, mereka tak lompat. Mereka tak tinggalkan pun Parti Bersatu. Mereka tak alih pun kursi duduk di dalam kerajaan. No. Tetapi, mereka hanya bagi sokongan sahaja. Di dalam parti-parti lain, dah. Mereka dah pindah perlembagaan. Ahli-ahli parti ataupun ahli-ahli parlimen parti tak boleh umum sokongan kepada orang lain. Tapi Parti Bersatu ni dia lawan. Dia tak bersetuju. Dia nak sangat-sangat akta tu, yang perlembagaan ni dibenarkan supaya kita boleh tubuh kerajaan dengan cara sokongan. Tapi sekarang bila dah kena balik dekat dia, tengok kalut-kalut minggu lepas dia pindah perlembagaan. Ahli-ahli parlimen daripada parti Bersatu tak boleh sokong orang lain. Kalau sokong akan terus kursi digugurkan ataupun terus dipecat dan digugurkan, diadakan balik pilihan raya kecil. Itulah orang kata, hang khianat orang, hari ni hang kena balik. Sekarang duk tengah menggelabah Habib. Menggelabah kan? Menggelabah. Walaupun hampa dah pindah perlembagaan baru-baru ni minggu lepas, tapi ROS belum terima. ROS belum luluskan lagi. So sepanjang tempoh yang macam ROS meluluskan perlembagaan parti ni, siapa-siapa dia nak bagi sokongan tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Dan apabila ROS dah luluskan, barulah tersekat. Dan memang tak boleh undur dah. Kita tak boleh flashback dengan apa yang dah berlaku. Kalau
Bila perlembagaan tu ROS dah terima, barulah siapa-siapa yang melakukan lompat-lompat, siapa yang bagi sokongan, barulah akan tergugur. Jadi Parti Bersatu teruskan mengkhianat dan punca utamanya berlaku huaras disebabkan mereka tidak menjaga hubungan, tidak menunjukkan kita ni duduk di bawah payung Raja-Raja Melayu. Raja-raja yang menjaga negeri, yang menjaga agama Islam negeri, yang menjaga agama Islam, yang menjaga parlimen, yang menjaga kerajaan negeri ni. Tapi aku nak bawa dengan hampa sekejap kan, bersama-sama kita dengar kan, ada seorang respon rakyat biasa ni merespon atas kebiadapan kan, betapa biadabnya puak-puak Perikatan Nasional ni terhadap Raja-Raja Melayu kan. Inilah adalah salah satu alasan daripada adun Selat Kelang. Dan aku akan bawa pula seorang sahabat aku ni, dia buat laporan polis terhadap satu nombor akaun ni. Dia ni komen sehingga kan dia kata dia nak halau raja. Tapi tak apalah, jom kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh sahabat ni, dan kita akan bawa dengan Ikhwan Razak pula menceritakan soal betapa kurang hajaknya apabila kepala di atas tu tak ada adab, tak berakhlak, ataupun yang dikatakan ulama tapi tiada adab, tak menunjukkan. Tak tahulah, jom sama-sama kita dengar. Okay, Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Okay, sekarang ni dah lebih 24 jam tau. Tan Sri Abdul Hadi Awang serta seluruh barisan kepimpinan PAS tu sekarang ni sampai sekarang tak minta maaf lagi. Apabila tuanku Sultan Sharafuddin Sultan Selangor dah buat kenyataan bahawasanya Tan Sri Abdul Hadi Awang tu dia telah pun menyatakan biadab dan kurang hajarnya kepada institusi diraja. Okey, bagi akulah Hadi Awang ni tak layak tegur Raja-Raja Melayu. Sebab dia tu bukan ulama, dia tu ahli politik. Yeah. Siapa dia? Kalau kau tu nak jadi ulama, kau letak jawatan, kau teruskan jadi ulama. Ini sekarang ni kau dah bawa perpecahan tau. Dah berapa banyak komen-komen daripada walaun yang sekarang ini aku tengok makin menjadi-jadi menghina institusi diraja. Hei, Tan Sri Abdul Hadi Awang, kau patutnya tegur anak-anak buah kau, bukan menjadi-jadi macam ini. Kau nak rosakkan perpaduan negara ke? Setuju? Ini adalah satu tindakan yang paling kurang hajar dan paling biadab Tan Sri Abdul Hadi Awang. Setuju? Saya dan seluruh jentera saya satu Malaysia pada hari ini membuat laporan polis. Malam lagi saya dah buat laporan polis di Melaka dan juga di Kedah. Saya telah buat laporan polis terhadap kenyataan-kenyataan orang-orang kamu, sitro-sitro kamu yang menghina institusi diraja. Kamu ingat Raja Melayu tu apa? Raja Melayu tu ada daulat. Kamu tu ahli politik je, Hadi Awang. Kamu jangan nak terasa kamu tu alim ulama. Kalau kamu tu alim ulama, kamu tak berperangai macam ni. Ulama ni untuk pengetahuan kau, Hadi Awang dan semua pengikut kau, ulama ni membawa perpaduan, bukan perpecahan, bukan menjatuhkan institusi-institusi diraja, bukan menjatuhkan kerajaan. Bukan sesuka hati mengeluarkan fatwa, bukan sesuka hati mengeluarkan hadis, dalil dan sebagainya. Kepada walaun-walaun semua, kamu jangan berasa selesa. Itu saja aku boleh cakap. Kamu jangan berasa selesa dengan kamu komen yang bukan-bukan pakai fake account. Saya dan seluruh jentera TMT akan kejar anda. Okey geng. Cuba tengok. Hadi Awang tu adalah ahli politik. Dia ahli politik kan, dan menggunakan agama untuk nak dapat undi, untuk nak dapat tempat, untuk nak dapat kedudukan. Jadi dia, apa yang depa boleh tunggang, dia akan tunggang. Depa akan tunggang semampu boleh sehingga depa dapat apa yang depa nak. Dengan menggunakan title ulama, dengan menggunakan title agama Islam, ayat-ayat Quran, ayat-ayat semua, untuk nak tunjuk dialah yang terpaling Islam. Rakyat perlu undi dia sebab kami memperjuangkan Islam. Tapi tak perjuangkan Islam pun. Dan tak perjuangkan Islam pun sebab mereka dah rasa jadi kerajaan.
dah menikmati rasa nikmat kerajaan tapi tak buat apa pun. Makan gaji buta, makan gaji haram lah kalau makan gaji buta ni. Kan? Senang je. Oh, best gila jadi makan gaji buta ni syok gila-gila. Kan? Jadi aku nak bawa dengan hampa ni, kita dengar daripada Ikhwan Razak pula menceritakan soal pun kebiadaban dan dia dah buat laporan polis dan kita tunggu. Nanti aku akan update kepada hampa selepas pendakwaan dah dibuat terhadap budak yang kurang hajak. Yang kita tengok tadi, sahabat tadi pun tunjuk ada beberapa orang adik. Budak-budak walaupun macam saitro-saitro ni kan, tulis status kurang hajak, biadab kepada raja-raja Melayu. Allah. Jadi jom sama-sama kita dengar. Okey, geng. Hari ni aku baru lepas balik daripada balai polis. Aku ada buat satu report lah. Aku ada buat satu report polis berkaitan isu 3R. Aku hari ni aku memang betul-betul panas. Aku betul-betul aku tak boleh biar dah golongan-golongan macam ni menghina raja-raja kita, biadab terhadap raja-raja kita. So ini ialah aku punya report polis. Kan, aku buat report polis di Pulau Pinang. So kalau hamba tengok dekat sini kenyataan dia yang kuasa biadab dan kurang ajar, dia kata apa? Ampun tuanku, jangan sampai rakyat halau raja. Hang siapa nak halau raja? Hang duduk dekat ni tanah siapa? Memanglah ni bumi ni Allah punya, tanah Allah punya. Dia adalah khalifah kita, ulul amri kita. Beratus-tahun untuk nenek kita pertahankan kesultanan kita. Islam pun dibawa masuk melalui pengislaman raja-raja kita. Kan? Bagi ada hormat, geng. Bagi kita ada kesedaran bahawa kita harus pertahankan kesultanan kita. Kan? Dia bukan isu pertahankan ulama, hina ulama, benci ulama, bukan. Kalau abang baca komen kat atas ni, aku ni risau sangat-sangat kan. Aku risau, aku ni rasa macam buih-buih percikan-percikan seperti mana yang dikatakan oleh komen kat atas ni. Dedi Pak Ya kita kata, Iran pun negara republik. Aku risau kita ke arah tu. Apa faham maksud aku? Depa yang ini nak ke arah percikan republik. bunga-bunga, menghasut rakyat, menghasut orang muda, kan? Cucuk orang muda, membenci kesultanan. Aku risau ada satu gelombang ataupun agenda nak merepublikkan Malaysia. Kan? Kalau kita ingat lagi lah cerita sejarah, kalau mau belajar sejarah, kan? Revolusi Iran 1979. Revolusi ni digerakkan oleh golongan-golongan ulama Syiah. Faham tu? Golongan-golongan ulama Syiah ni menentang raja mereka. Hari ni, kan, gelombang-gelombang tu dipercikkan oleh golongan ulama. Ulama Syiah di Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khamenei. Siapa Ayatullah Khamenei? Adalah ulama besar Syiah di Iran. Jadi hari ni aku takut ada gelombang selepas di Iran, di Malaysia pun ada gerakan nak buat benda tu. Dan aku takut, kan, selepas Ayatullah Khamenei ada Ayatullah kedua di Malaysia ni. Kan, aku haraplah ada tindakan yang orang kata apa, lebih tegas bagi menghalang gelombang-gelombang ni. Kesultanan kita kena jaga, dia ada payung agama Islam kita. Kan? Jadi aku tak mau Malaysia ni jadi negara republik. Kan? Dipimpin, digerakkan oleh Ayatullah kedua. Jadi yang faham-faham dah. Mantap babu. Selamat. Okey, geng. Hampa boleh fikir sendiri ya. Nampak atas kebiadaban dia terhadap raja-raja Melayu, terhadap ni sultan-sultan ni. Nampak sangat dia nak merepublikkan negara kita, negara Malaysia ni. Kan? Inilah kan asbab daripada kebiadaban puak-puak depa ni berlakulah kan. Sebab kita manusia, otak kita berbeza, pendapat kita berbeza, ilmu pengetahuan kita berbeza, segalanya berbeza. So antara ramai-ramai ahli-ahli parlimen daripada pembangkang ni nampak kan apabila Sultan Selangor keluarkan kenyataan, tak ada seorang pun ahli-ahli parlimen ataupun ahli parlimen dah adun pembangkang daripada Selangor bersuara kan memohon maaf, memohon ampun kepada Sultan Selangor. Tak ada, malah menyanggah lagi, membela orang-orang yang manusia yang derhaka ni, yang dikatakan ulama ni. Bro, cara dakwah perlu adab. Cara kita nak mendakwah seseorang, kita perlu menggunakan adab, bukan menggunakan nafsu, bukan menggunakan dengan keegoan dan kesombongan. Adab tu penting. Adab itulah yang akan menarik minat, membuka hati orang-orang bukan Islam, dan malah orang-orang Islam
yang dah orang-orang Islam yang dah jauh dengan agama supaya mendekati agama Islam, supaya dekat dengan agama. Bukannya membiarkan yang orang-orang Islam lepas tu memainkan isu-isu perkauman demi nak meraih undi. Malah sampai derhaka, pertikai sana sini apa semua. Lah kalau dia dapat kerajaan pun dia apa pun dia tak buat. Jadi kita nak cakap soal hadiah wang ni kan. Oh, bapak perpecahan lah. Itu je kita boleh cakap. Memang bapak perpecahan. Asbab dia sembahyang 2 imam. Asbab dia sembelihan orang UMNO tak sah. Asbab dia UMNO kafir. Asbab dia ucapan-ucapan dia semua penyajah. Teruk ke tak teruk? Kan? Pasal tak kenal dekat kita. Pasal tragedi Memali bukan asbab daripada yang macam kumpulan ataupun di zaman kita, di zaman orang lain. Di zaman hadiah wang muda. Jadi itulah sedikit perkongsianku. Janganlah mudah. Sekarang ni Alhamdulillah lah perpecahan demi perpecahan di dalam gabungan mereka. Pertama orang yang pernah khianat. Sekarang ni kita boleh tengok berlarutan. Daripada Parti Bersatu yang bagi sokongan kepada ahli parlimen. Yang Iswadi Moni cakap. Macam tahu-tahu saja. Jadi bermula perpecahan asbab apa? Berpunca daripada apa dia? Bila berpunca daripada Raja-Raja Melayu. Disebabkan derhaka kuajak terhadap Raja-Raja Melayu. Itu yang dia bagi alasan. So apa yang berlaku pula? Apa sebab krisis antara pembangkang Perikatan Nasional dengan Raja-Raja Melayu? Faham? Sebab ni kenyataan hadiah wang. Langsung. Tak ada yang duk mohon maaf ke apa, tak ada. Jadi dia pergi pula. Sebab apa? Sebab kuajak. Lepas tu pula kuajak hadiah wang ni dia turun kepada budak-budak dia hak di bawah pula. Itulah alasan Adun Selat Kelang telah memberi sokongan kepada Amiruddin Syari. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.